Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak terangkan tentang zakat on share. Zakat on share maksud dia adalah zakat saham. Okay. Zakat on share al-ashum is one of type of zakat. Kat sini maksud dia zakat pada saham al-ashum adalah salah satu jenis zakat. Lepas tu yang kedua, shares represent ownership of a portion of the company's capital which in turn leads to profit or loss. Saham mewakili pemilikan sebahagian daripada modal syarikat yang seterusnya membawa keuntungan sama ada kerugian. Yang ketiga, stock is listed on the stock market, di mana saham disenaraikan di pasaran saham. So setiap saham dia ada nilai-nilai dia kat pasaran saham, dia ikut saham. Yang empat, value may difference from its original value. Nilai dia mungkin berbeza daripada nilai asal dia. Okey, zakat saham ni dia aset kewangan. Dia wujud pada zaman dulu lagi. Dia pemilikan sebahagian daripada modal syarikat yang mana dia bawa kepada keuntungan atau kerugian. Saham ni dia senaraikan dalam pasaran saham. Nilai dia mungkin beza daripada asal, macam mana yang ada dalam tu, sebab saham ni dia didagangkan. Dia didagangkan dan akan membolehkan nilai dia sama ada turun atau naik ikut faktor yang pengaruhi permintaan dan penawaran. So pencapaian syarikat, keadaan ekonomi, kestabilan politik tempatan dan antarabangsa. Itu dia mempengaruhi semua tu lah. Pencapaian syarikat, keadaan ekonomi. Okay, kita pergi slide yang seterusnya, iaitu share kriteria. Awal sekali using Islamic law, menggunakan undang-undang Islam. Lepas tu, protected from illegal activities, dilindungi daripada aktiviti haram. Form of document, script or certificate, bentuk dokumen, skrip atau sijil. Same values and does not vary per unit to facilities calculation and profit sharing. Nilai sama dan tidak berubah setiap unit untuk memudahkan pengiraan dan perkongsian keuntungan. Can be exchanged through the process of transaction such as a sale. Boleh ditukar melalui proses transaksi seperti jualan. Stock can be said to have the following criteria. Stock boleh dikatakan mempunyai kriteria berikut. Jadi kat sini dia nak terang, memiliki dan berniaga dengan saham dibenarkan di sisi syarak asalkan ianya terhindarlah dari aktiviti haram, contohnya seperti riba, qara, judi dan arak. Secara umum dia saham boleh dikatakan mempunyai kriteria-kriteria yang berikut macam yang dituliskan tadi. Antaranya berbentuk dokumen, skrip atau sijil yang boleh mengisbatkan hak-hak pemiliknya ketika berlaku tuntutan. Lepas tu mempunyai nilai yang sama dan tidak berbeza-beza bagi setiap satu unit untuk memudahkan pengiraan dan pembahagian keuntungan. Dan ianya boleh betulkan milik melalui proses transaksi seperti jual beli. Lepas tu stok boleh dikatakan mempunyai kriteria berikut dia. So kriteria dia adalah seperti berikut yang mana saya terang tadi. Okey, kemudian kepada slide yang seterusnya, share zakat calculation. The shareholder can separate the zakat. Pemegang saham boleh memisahkan zakat. Computation on the share into two group. Pengiraan ke atas saham tersebut kepada dua kumpulan. Share held for more than 1 year. Saham yang dipegang selama lebih daripada 1 tahun. Share sold for less than 1 year. Saham dijual kurang dari 1 tahun. Jadi kat sini, share zakat calculation ni, dia pemilik saham dia boleh asingkan pengiraan zakat atas saham kepada dua kumpulan, iaitu saham yang masih dimiliki melebihi setahun
dan saham yang dijual beli untuk tempoh kurang daripada setahun. Zakat saham dia ada dua kategori. Kategori satu, saham yang dijual beli dalam setahun jika melebihi nisab. So jalan kira dia adalah nilai saham semasa tambah baki semasa trust account lah, tolak kos berkaitan, darab dengan 2.5%. So akan dapatlah jumlah zakat. Satu kategori 2, saham yang disimpan melebihi setahun bertujuan menjana keuntungan melalui dividen jika melebihi nisab. Nilai saham, cara nak buat dia, nilai saham semasa tambah baki semasa trust account tambah dividen tolak kos berkaitan darab dengan 2.5%. So akan dapatlah jumlah zakat. Okey, untuk slide seterusnya, unlisted share, iaitu saham-saham yang tidak disenaraikan. This type of stock is a stock that is not listed on the stock exchange. Stok jenis ini adalah saham yang tidak disenaraikan di bursa saham. A stock in a cooperative, stok di dalam koperasi, must be issued on the amount of dividend received, mesti dikeluarkan atas jumlah dividen yang diterima. Okey, unlisted share ni ataupun saham-saham yang tidak disenaraikan ini adalah saham yang tidak disenaraikan di bursa saham atau saham dalam koperasi. Ia kebiasaan tidak mudah ditunaikan. Zakat hendaklah dikeluarkan ke atas jumlah dividen yang diterima. Itulah antara saham-saham yang tidak senarai atau jenis saham yang disenaraikan di bursa saham atau saham di dalam koperasi, dan ianya tidak mudah untuk ditunaikan. Hendaklah dikeluarkan ke atas jumlah dividen yang diterima. Kemudian, stake in company issue of zakat for business, saham dalam syarikat yang mengeluarkan zakat perniagaan. Not required to be paid on share, tidak perlu dibayar atas saham. Dividend, if a company has already issued a zakat on behalf of its shareholder. Dividen jika syarikat telah mengeluarkan zakat bagi pihak pemegang sahamnya. If the company does not issue its business charity, jika syarikat tidak mengeluarkan amal perniagaannya. Individu who own the company is obligated to pay the charity individu, dan individu yang memiliki syarikat itu wajib membayar amal secara individu. Jadi maksud dia kat sini, zakat tidak perlu dibayar atas saham dan dividen saham sekiranya sebuah syarikat tersebut telah mengeluarkan zakat perniagaan bagi pihak pemegang sahamnya. Namun jika syarikat tidak mengeluarkan zakat perniagaannya, maka individu yang memiliki saham syarikat tersebut wajib membayar zakat secara persendirian. Jadi, individu, kalau syarikat dia tak keluarkan zakat perniagaannya, maka individu tu yang ada saham wajib membayar zakat secara persendirian. Dan seterusnya adalah soalan. Datuk Ramlan is a stock trader. He had 1,000 lot of stock with an amount of RM2.26 per unit. As a return, 500 lot of his stock successfully recorded an amount if divided value RM0.7 per unit, and the rest of 500 lot of his stock are valued with dividend of RM85 per unit. As an officer in zakat collection, display a right calculation for an amount he need to pay as zakat. So kat sini, Datuk Ramlan adalah peniaga saham. Beliau memiliki 1000 saham yang banyak dengan jumlah RM2.26 per unit. Sebagai balasan,
500 lot sahamnya berjaya mencatatkan jumlah jika dibahagi bernilai RM70 sen per unit, dan selebihnya 500 lot sahamnya dinilai dengan dividen sebanyak RM85 sen per unit. Sebagai seorang pegawai dalam pengumpulan zakat, paparkan pengiraan yang tepat untuk jumlah yang perlu bayar sebagai zakat. Jadi kat sini kita perlu kira sebagai seorang pengumpul zakat, pegawai pengumpulan zakat, kita perlu kira berapa banyakkah Datuk Ramlan ni perlu bayar zakat ke atas saham yang dia ada. Okey, ni table dia. So kita tengok ke slide seterusnya dulu. Lagi kita patah balik. Answer dia, satu lot sama dengan 1000. 1000 lot anggarkan 100. So 1000 lot darab dengan 100 sama dengan 100,000 unit. Lepas tu RM RM2.26 per unit. Lepas tu tambah dengan 70 sen dividen 500 pertama, dengan 85 sen per unit dividen 500 lagi. So kat sini kat table dia, 1000 lot dia bagikan kepada 2. Sebab 570 sen, 500 lagi 85 sen. Jadi 500 lot dengan dividen 70 sen darab dengan 100. 100 itu anggaran dia. So akan mendapat 50,000. Lepas tu RM2.26 tambah dengan 70 sen akan mendapat RM2.96. Jadi RM2.96 ni darab dengan 50,000 dia akan mendapat nilai sama dengan 148,000. Jadi 500 lot lagi dengan dividen 85 sen, 500 lot anggaran dia 100 juga sama dengan 50,000. Lepas tu RM2.26 tambah dengan 85 sen akan menjadi RM3.11. Jadi sama juga RM3.11 darab dengan 50,000, so akan mendapat 155,500. Jadi jumlah zakat yang perlu dibayar untuk tahun ini awal tu RM155,500 tambah dengan 148,000 akan mendapat 300,500. Jadi lepas dapat 300,000, 3,500, 300,000 darab dengan 25% ataupun sebabkan darab anggarkan 100, so darab dengan 100, so akan mendapat 0.025%. So sama dengan RM7,587.50. Jadi jumlah zakat yang perlu dibayar tahun ini ialah RM7,587 sen. RM7,587.50. Jadi description dia di sini. Zakat di atas telah dianalisis dalam soalan-soalan ini tentang siapa yang akan bertanggungjawab membayar zakat dalam bahagian dari perspektif, fiqh dan kaedah perakanan zakat. Daripada apa yang didapati bahawa zakat pada saham mempunyai asas yang jelas dalam kesusasteraan perundangan Islam. Oleh itu, kewajipan ini haruslah dilakukan oleh orang Islam. Bagi isu pembayar zakat, para ulama mempunyai pandangan yang berbeza, tetapi kajian terdahulu mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan syarikat itu bertanggungjawab. Akan tetapi, jika syarikat itu tidak membayar zakat, maka pemegang saham wajib berbuat demikian. Dari segi kes dengan kaedah pembayaran atau zakat perekonomian pada saham, kajian menunjukkan bahawa zakat atas saham seharusnya mendapat RM148,000. Contohnya, jika 1000 lot didarab dengan 100 sama dengan 100,000, maka jumlah satu lot per unit yang diberikan adalah RM2.26. Dan dividen yang telah diberikan adalah RM70 sen
Selebihnya 500 lot bernilai dividen sebanyak RM85 sen. So bila dikirakan mengikut atas table yang diberikan, macam itulah pengiraannya. 500 lot 70 sen dividen dia, 500 lot lagi 85 sen dividen dia. So jumlah zakat yang perlu dibayar tahun ini ialah RM7,587.50. Kesimpulannya, zakat saham telah berkembang di kalangan umat Islam. Ini kerana ia merupakan isu semasa dan melibatkan transaksi dan pelbagai pemegang kepentingan. Secara ringkas, perbincangan zakat mengenai saham telah dianalisiskan dalam artikel ini, dan isu-isu utama yang timbul adalah soalan, siapa yang akan bertanggungjawab untuk membayar zakat dalam bahagian dari perspektif fiqh dan kaedah perekonomian zakat. Kajian itu mendapati bahawa zakat pada saham mempunyai asas yang jelas dalam kesusasteraan perundangan Islam. Oleh itu, kewajipan itu telah disahkan dan terbitan wajib kepada semua umat Islam. Bagi isu membayar zakat, para ulama mempunyai pandangan yang berbeza, tetapi kajian terdahulu mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan syarikat itu bertanggungjawab. Namun jika syarikat itu tidak membayar zakat, maka pemegang saham wajib berbuat demikian dari segi kes dengan cara pembayaran atau zakat perekonomian pada saham. Kajian menunjukkan bahawa zakat 2.5% saham digunakan mengikut harga semasa pada akhir pengangkutan zakat yang diurus. Sedangkan untuk zakat yang menunggu untuk mendapatkan keuntungan pulangan, zakat sebanyak 2.5% akan dikenakan apabila keuntungan pulangan diperoleh dan disiapkan untuk 1 tahun. Walau bagaimanapun, pembayar zakat dengan segera boleh membayar zakat pada prinsip takjil al-zakah, zakat terlebih dahulu. Bukan itu sahaja, tidak perlu dibayar atas saham dividen jika syarikat telah mengeluarkan zakat bagi pihak pemegang sahamnya. Jika syarikat tidak mengeluarkan amal perniagaannya, individu yang memiliki syarikat itu wajib membayar amal secara individu. So, individu, kalau syarikat tu ada individu yang syarikat tu tak bayar zakat, so atas individu tu dia kena buat bayar zakat secara sendiri. Dan kesimpulannya, zakat saham ini menggunakan undang-undang Islam di mana ianya tiada ada aktiviti yang haram. Contohnya seperti riba, gharar, arak, judi dan lain-lain. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.